pada dasarnya untuk membenarkan pembukaan sektor sukan dan rekreasi termasuk sukan air secara berfasa. Semalam, Kementerian Belia dan Sukan telah membentangkan cadangan SOP kepada jawatankuasa dan jawatankuasa telah pun bersetuju untuk membenarkan pembukaan sektor sukan dan rekreasi yang akan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2020. Tetapi berdasarkan SOP-nya berdasarkan kepada kawasan-kawasan PKP, PKPB serta PKPD. Di kawasan PKP, kawasan PKP pemulihan, kawasan yang kebanyakannya di seluruh negara ini, aktiviti sukan dan rekreasi adalah dibenarkan dengan syarat mematuhi SOP sektor sukan dan rekreasi. Penganjuran kejohanan tempatan adalah dibenarkan. Ini untuk tempatan saja dibenarkan dengan kapasiti penonton 10% atau maksimum 4,000 penonton. Yang mana yang lebih kurang? Ya, sebagai contoh, Stadium Bukit Jalil boleh menempatkan 80,000 penonton. Kalau 10% tentulah 8,000. Tapi seperti yang kita tetapkan sini, maksimum adalah 4,000. Walaupun boleh 8,000 mengikut percentage, tetapi hanya 4,000 saja. Iaitu, sebab itu saya kata tadi, 4,000 atau 10%, yang mana yang lebih kurang. Aktiviti massa yang melibatkan penyertaan melebihi 500 orang pada satu masa adalah tidak dibenarkan. Jadi bermakna tidak melebihi daripada 500. Di kawasan PKP bersyarat, aktiviti sukan dan rekreasi kategori individu dan berpasukan bagi tujuan aktiviti, latihan, permainan dan perlawanan, indoor dan outdoor, tanpa penonton dibenarkan. Ya, tanpa penonton. Kapasiti pengguna bagi setiap premis tidak melebihi 50% kapasiti keseluruhan premis tersebut. Aktiviti massa serta acara dan pertandingan sukan dengan kehadiran penonton adalah tidak dibenarkan. Mengenai PKPD, di kawasan PKPD, sebarang aktiviti sukan dan rekreasi tidak dibenarkan sama sekali. Saya nak maklumkan, ini sesuatu yang menggembirakan, saya percaya. Perlawanan bola sepak Piala Malaysia dibenarkan mulai Januari 2021. Okey. Tentang kehadiran saya dah sebutkan tadi. Perlawanan tanpa di kawasan PKPB, perlawanan dan pertandingan di kawasan PKPB dibenarkan tanpa kehadiran penonton, tapi di kawasan PKPP hanya boleh 10%. Saya dah sebutkan tadi. Mengenai kejohanan antarabangsa, penganjuran antarabangsa, sebarang kejohanan dan pertandingan peringkat antarabangsa adalah tertakluk kepada kelulusan daripada Jabatan Immigration Malaysia. Penyertaan bagi negara-negara yang berisiko tinggi adalah tidak dibenarkan, kecuali dibenarkan oleh Jawatan Immigration. Sebagai contoh, kita menganjurkan piala untuk badminton ni, Open, salah satu ni Piala Malaysia badminton. Kita boleh menganjurkan, tetapi negara yang nak menghadirkan diri adalah dengan kebenaran daripada Jabatan Immigration. Dibenarkan atau tidak satu-satu kejohanan antarabangsa tu adalah mengikut daripada kebenaran daripada Jabatan Immigration. Kita juga mendapati ada di kalangan pemain-pemain kita yang dijemput untuk menyertai pertandingan peringkat antarabangsa luar daripada Malaysia. Ya. Ini juga perlu mendapatkan kelulusan daripada Jabatan Immigration, kerana mungkin ada beberapa negara itu yang dianggap sebagai negara yang berisiko tinggi, dan keputusan daripada Jabatan Immigration diperlukan untuk membenarkan
mereka keluar negara untuk menyertai pertandingan di luar negara tersebut. Okey. Ada kes yang melibatkan sentuhan. Ini combat seperti wrestling, judo, taekwondo dan sebagainya. Judo terutama yang memerlukan sentuhan secara direct, kita benarkan dengan syarat sebelum menyertai pertandingan ini mestilah mereka menjalani ujian saringan, swab test. Jika didapati negatif, mereka boleh menyertai pertandingan yang diaturkan tersebut. Tapi yang saya maksudkan ini adalah di peringkat di dalam negara saja, bukan luar negara. SOP yang detail boleh dirujuk kepada laman sesawang KBS dan juga MKN.